Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, tuan-tuan puan-puan, video hari ni sangat-sangat penting. Okey, so kenapa? Sebab bila saya cakap tentang gunakan duit yang anda willing to lose dan sebagainya, ramai yang rasa benda ni sangat subjektif. Ramai yang tak tahu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab baru-baru ni saya ada jumpa dengan kawan saya lah. So apparently kawan saya dia tengok video YouTube saya kan, dan dia ada buat lah research dia tentang kripto, mana nak invest dan sebagainya. And then dia pun cerita dekat saya lah macam mana dia buat investment dan sebagainya. So bila saya dengar, baru saya faham rupanya ramai yang tak tahu bila kita cerita tentang guna duit yang kita willing to lose ataupun guna duit yang kita boleh bakar dan sebagainya, ramai yang tak pasti berapa kita nak invest dan sebagainya. Dan berapa nilai yang sebenarnya kita rasa kalau kita lose kita tak rasa sakit jantung. To be very frank lah kan. So dalam video ni saya nak share sedikit formula yang tuan-tuan puan-puan boleh guna. Sebab formula ni dia kita panggil position sizing. Dia dalam kategori risk management lah. Sebab apa? Sebab risk management ni sangat-sangat penting. Sebab bila market tengah down, contoh Bitcoin dari 60k sekarang trade dekat 30k ke atas, loss almost 40% dan sebagainya. Ada yang rasa okay, kalau Bitcoin maybe dia something yang long term kan. Okay, so let's say kita ambil altcoin yang lain lah kan. Macam contoh, okay, meme coin macam Dogecoin ke, Shiba ke kan. Ada yang rasa perlu ke saya hold ataupun perlu ke saya cut loss. Ramai yang berada di dalam dilema. So video hari ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab saya nak cerita tentang position sizing. Dan juga saya nak bagi satu tips macam mana kita boleh blend risk management punya strategi ni together dengan trading pakai bot. Macam Huobi ada grid bot trading kan. So saya nak share macam mana kita nak combine dua aspek ni. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan nampak dekat screen, macam biasa jangan habiskan semua duit dalam satu trade dan jangan all out. Yang ni kadang-kadang saya baca dekat komen dekat YouTube ke dekat TikTok, ramai yang tengok kadang-kadang bila saya cerita tentang any coin dan sebagainya, ramai yang tanya all out okay tak? Boleh tak saya all out dan sebagainya? For me it depends lah on tuan-tuan dan puan-puan punya preference. Tapi benda ni still saya rasa subjektif kalau saya cakap macam tu. So usually of course saya kata kalau boleh jangan all out lah kan. Tapi duit masing-masing. Kalau dia nak all out pun tak ada masalah. Tetapi selalunya ramai bila all out, kalau benda tu tak pergi seperti yang dirancang, mereka akan rasa stres, anxiety dan sebagainya. Okay, so kali ni saya nak share sedikit lah. Ini okay, saya satu peringatan saya nak bagi tahu ini bukan strategi untuk jadi cepat kaya ataupun jutawan segera. Ini tak maksudnya kalau tuan-tuan puan-puan guna strategi ni esok jadi jutawan. Saya bukan macam setengah orang kata kalau hari ni trade kripto esok jadi jutawan. Tidak. Okay, so tapi apa yang saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan, ini adalah satu strategi untuk menguruskan risiko. Sebab apa? Sebab jutawan atau tak itu cerita kedua. Yang benda penting sekarang ni asas adalah jangan hilang duit. Itu yang paling penting. Jangan hilang duit. Kalau hilang duit, jangan hilang duit dengan terlampau banyak. Ini benda asas yang ramai yang tak nak fahamkan kan. Sebab benda ni boring lah, risk management lah, position sizing lah, apa boring lah. Kita nak dengar invest hari ni esok jutawan kan. Tapi the truth is benda tidak semudah itu. Okay, so apa yang saya nak share adalah tentang position sizing. So kalau tengok dekat sini, apa itu position sizing? So position sizing ni adalah ibaratnya kita ada satu duit bajet untuk buat pelaburan lah, pelaburan kripto kan. So dalam pelaburan kripto ni mungkin kita ada 10,000. Kita tak boleh letak semua 10,000 ni dalam satu coin. Tengok contoh viral kan, Dogecoin, Shiba kan, Shiba Inu. Kita tengok 10,000 letak terus. Sebab apa? Sebab kita tengok ada certain orang invest RM100, esok dah jadi jutawan kan. Lepas Shiba Inu meroket beratus ribu peratus kan. So bila kita tengok dia buat, so saya pun nak letak sebanyak boleh lah kan. Tapi tengok kita beli dekat top, harga dia jatuh. Dan 10,000 yang kita invest tengok tinggal 5,000 saja. Okay,
So that's the thing. Bila position sizing ni, yang pertama tentukan size account untuk trading. Ini consider peruntukan khas lah. Kalau tuan-tuan puan-puan mungkin ada bonus, dapat duit bonus, mungkin rasa okay, duit bonus ni nak allocate untuk activity trading crypto. Okay, so ini first thing first, tuan-tuan puan-puan kena set up peruntukan khas. Ini berbeza dengan hodling Okay, so kalau macam contoh Bitcoin, ada yang beli Bitcoin untuk hodl, ini tak termasuk. Tapi contoh ada yang beli Bitcoin, satu untuk hodl, satu lagi untuk nak buat trading. Yes, then you need to have dedicated trading account lah. Kita panggil account trading. So ini bukan untuk hodling, ini memang 100% nak buat trading. Okay, dan yang kedua adalah tuan-tuan puan-puan kena set upkan risiko. Okay, risk ni tuan-tuan puan-puan contoh account size 10,000. Dan tuan-tuan puan-puan kena letak risk factor dia. Usually ini professional dia akan guna 2% rule. Ni yang pelabur trader Wall Street kan, yang power ni, diorang hanya akan risikokan 2% sahaja daripada size account trading. So kalau tuan-tuan puan-puan ada 10,000, then the optimum is 2% lah. Tetapi usually 1 to 5% lah, ikut risk tolerance. Jangan go more than 5%. Sebab 5% ni memang 5% pun orang kata ini level-level berani mati. Berani mati. So jangan letak more than 5% of risk dalam trade lah. Okay, so make sure paling standard 2%. 1% lagi bagus lah. Mungkin ada yang rasa tak nak ambil risiko yang lebih, 1% pun okay. Okay, so usually 2%. So dalam contoh ni pun saya akan guna 2% rule jugalah. Okay, so ini adalah risk untuk total account ni, berapa banyak that you willing to lose. Dan yang ketiga adalah tuan-tuan puan-puan kena tentukan stop loss dekat chart tu. Okay, so maksudnya stop loss ni kalau tuan-tuan beli dekat certain level, dia akan turun kan. Then that certain level tu tuan-tuan puan-puan kena setkan. Maksudnya sebelum masuk lagi dah kena ada setting tu. Jangan main masuk tak nak fikir stop loss dan sebagainya, sebab nanti kita akan ikut emosi. Apa yang akan berlaku adalah tuan-tuan puan-puan ingat, dia turun, dia mungkin dia buat U-turn nak naik balik, tapi boleh jadi coin tu tak naik-naik sampai bertahun-tahun. And then end up tuan-tuan puan-puan akan rugi. Okay, so tentukan stop loss. So stop loss ni basically harga yang tuan-tuan puan-puan beli dan harga yang tuan-tuan puan-puan willing to lose. Contoh beli untuk $10, dan tuan-tuan puan-puan tengok $8 ni paling max lah. Kalau dia pergi dekat $8 dan ke bawah, memang akan cut loss. Okay, jangan risau untuk cut loss. Sebab apa? Kalau tuan-tuan puan-puan risk 2% kan, kalau 2% hilang, esok harinya boleh trade balik with another 2%. Another 2%, and mungkin tuan-tuan puan-puan akan make money, and basically boleh cover balik apa yang tuan-tuan puan-puan hilang. Okay, yang penting jangan hilang 100%. Itu yang paling penting. So stop loss ni ikutlah jenis kripto. Ada yang kalau pergi, dia boleh jadi 5%, boleh jadi sampai 25%. Ini ikut preference masing-masing. Macam saya selalunya stop loss letak dekat 20% or something like that lah. Okay, so yang ni stop loss ni dia ada risk and reward ratio. Nanti saya akan tunjukkan dekat chart. Okay, so contoh tak apalah saya tunjuk sekarang. Let's say macam dekat ni chart siapa ni, Polkadot. So risk reward ratio ni kita tekan yang ni, bahagian tepi ni, yang long ni, tekan link position. Let's say harga sekarang $19 so kita letak dekat $19. Alamak, ini okay, lebih kurang lah. Lebih kurang, maafkan saya. Okay, lebih kurang So risk reward ratio, saya pernah share video risk reward ratio ni tahun lepas, video lama lah kan, boleh tengok balik lah. Yang penting risk reward ratio ni jangan 1, dia kena lebih daripada 1, preferably 3 lah. Okay, so kita pun let's say ini 47% stop loss, kita nak let's say 20%. So kita set tekan sikit, mana ni, aduh terlebih pula, mouse saya ni agak sensitif okay lah, 20.5%. So risk reward ratio ni berapa? 2.33. So ni kita angkat sikit, pergi sampai okay, ni lebih kurang 3. That means tuan-tuan puan-puan, bila tuan-tuan puan-puan beli dekat harga $19.15, ni Polkadot paling boleh tuan-tuan puan-puan paling low dia boleh pergi adalah 15. Kalau dia pergi lebih daripada 15, tuan-tuan puan-puan kena jual. Okay, jangan takut untuk cut loss.
Dan kalau dia tak pergi sampai sini lah kan, dan dia boleh pergi sampai sini, then maybe dekat level berapa harga ni, $31 ni take profit. Maksudnya tuan-tuan puan dah loss 20%, gain 63%. Okay, so jangan risau. Kadang-kadang mungkin dalam satu trade ni kita loss dekat sini, tapi next trade mungkin kita boleh dapat 63%. So kita dah cover dah yang kita punya loss hari ini. So esoknya mungkin kita boleh cover. Ini contoh lah how it goes. Sebab bila tuan-tuan puan risk 2%, takkannya setiap kali trade akan hilang 2%. Kalau setiap kali trade hilang 2%, then memang something wrong lah. Memang something wrong. Tapi usually based on probability, of course, ada win, ada lose. So eventually kalau tuan-tuan puan selalu buat, your winning rate akan semakin meningkat. Yang pasti jangan habiskan semua duit. Okay, so next, ini adalah formula dia. Tuan-tuan puan kena ingat untuk position sizing ni, maksudnya berapa banyak duit kita nak masuk dalam satu trade. Contoh ada peruntukan untuk trading. So dalam peruntukan tu berapa banyak kita nak keluarkan untuk trade dalam satu coin. Inilah dia punya formula. So position size adalah berapa banyak duit yang tuan-tuan puan nak guna untuk buat trade untuk satu coin. Contoh, so account size darab dengan account risk yang 2% saya cerita ni, dan bahagi dengan percentage of stop loss. Inilah formula yang tuan-tuan puan boleh guna. So contoh kiraan dia kalau position size dia 5,000, maksudnya budget untuk buat trading ni 5,000. Okey, dan dalam 5,000 ni tuan-tuan puan kalau tengok dekat bawah tu, kita hanya nak risk RM100 je lah. So kalau kita hilang RM100 ni, esoknya kita boleh replace. Ni jugalah yang berlaku dekat kawan saya ni bila saya cerita. Sebab dia dah invest dalam 5,000 kot untuk satu coin, and end up coin tu tak naik-naik sampai sekarang. So saya tanya, ini duit yang you willing to lose ke? Dia kata, inilah duit yang willing to lose. Sebab I tak gadai rumah, I tak jual kereta dan sebagainya. Ini memang duit macam dia ada extra money lah kan, duit simpanan ni, and saya guna ni. So saya tanya dia, kalau duit ni hilang, okay ke? Let's say lah kalau coin tu tiba-tiba go to zero lah kan. Okay, so saya tanya, kalau duit tu hilang, okay ke? So dia pun fikir kejap. Dia kata, aku akan rasa sedih sikit lah, tapi insyaAllah ada rezeki aku boleh cari balik lah 5,000 kan. So saya rasa okay, so you still okay lagi lah, taklah you down terus, depression. Soalan kedua saya ni memang dia macam dah tergamam dah. Saya tanya, okay, so you hilang 5,000 ni when you do trading all out, esok boleh tak you dapatkan 5,000 ni untuk trade? Sebab you dah risk all your ni. So sebab your risk is 5,000, you willing to lose 5,000, esoknya boleh tak you dapatkan 5,000 masuk balik trade? Dan dia kata memang tak boleh. Dia kata it will take him to kumpul 5,000 tu mungkin dalam 2 bulan ke macam tu kan. Then saya kata, then that is not the money that you are willing to lose. Okay, the money that you are willing to lose, contoh kalau 5,000 ni maybe 2%, which is RM100. Kalau RM100 kita gagal dalam trade hari ni, RM100 ni, esok boleh replace lah. Boleh replace kan? Maksudnya 5,000, okay, let's say dah lose RM100, ada 4,900. Keesokan harinya boleh lagi trade dengan gunakan 400 ni. So why? Sebab you ada another RM100 that you are willing to lose. Itu maksudnya duit yang you willing to lose. Maksudnya kalau hari ni you hilang duit tu, esok boleh replace balik tak? Kalau tak boleh, memang susah kan. So although kalau 400 ni pun kan, kalau let's say katakanlah tiba-tiba coin tu go to zero kan, 400 tiba-tiba zero, still balance 4,600, you can still masuk lagi trade another coin. Maksudnya budget yang 5,000 tu tidak hangus. Ini yang paling penting. That is why bila orang kata all out, bagi saya seboleh-bolehnya jangan buat, gunakan proper risk management. Biar lambat asalkan selamat. Okay, sebab kita bukan nak jadi jutawan segera. Unless kalau dia nak jadi jutawan segera, boleh cari konten lain lah kan. Tapi this is not for you to become jutawan segera. Ini saya hanya share apa langkah yang tuan-tuan puan-puan boleh buat dengan cara selamat. Okay, so inilah lebih kurang formula dia. Dan kalau tuan-tuan puan-puan nak adjust your stop loss, boleh. So kalau stop loss ni, kalau tuan-tuan puan-puan tuan-tuan puan-puan buat lagi sikit, then your position size akan jadi lagi besar lah. Okay, then kalau let's say your stop loss tuan-tuan puan-puan tarik lagi,
then your position size ni akan jadi lagi sikit. Sebab apa? Sebab you are risking a lot here. So lagi banyak risiko, lagi kurang position size dia. Okay, so apa yang saya share ni adalah standard. Usually 25% ni sebab apa? Sebab altcoin ni kadang-kadang kalau dia jatuh, kalau Bitcoin jatuh 20-30%, dia akan jatuh 50% dan sebagainya. So sebelum dia jatuh 50%, kalau dia jatuh dalam 25% dah boleh keluar dah. Kalau Bitcoin jatuh 25-30%, dia boleh jatuh 60%, 70%. Okay, so that's why bagi saya 25% ni memang dah okay dah. Kadang-kadang saya letak 20, kadang-kadang 15%, ikut coin lah, ikut coin. Okay, so yang ni bab stop loss ni, ini tuan-tuan puan-puan punya preference lah. So as long tuan-tuan puan-puan adjust dekat sini pun dia akan berubah. Sama juga kalau adjust dekat 1% pun, sini dia akan berubah. Okay, so ini formula yang bagi saya sangat penting untuk tuan-tuan puan-puan yang tak tahu berapa banyak yang you are willing to lose. Unless kalau bagi tuan-tuan puan-puan mungkin jutawan, kalau saya ada 1 juta, kalau hilang 1,000 tak ada masalah, kalau hilang 10,000 tak ada masalah, all in. Itu tak apa. Tapi yang ni saya share sebab based on interaction saya dengan kawan saya, dan saya faham pemahaman dia willing to lose tu sebenarnya agak berbeza. So always remember, kalau you lose duit ni, esok ada duit tak untuk cover balik. Kalau ada duit untuk masuk trade balik, then fine. Okay, so now ini adalah risk management punya part. How kita nak combine dengan bot trading ataupun grid bot trading. Okay, bot trading ada macam-macam jenis, tapi untuk ni, if you want this strategy to work, kena guna grid bot. So grid bot, saya pernah buat tutorial macam mana nak buat, nak gunakan grid bot gunakan hobi. Ada link ataupun boleh check dekat playlist saya bahagian hobi, saya ada cerita macam mana nak gunakan grid bot. So untuk grid bot yang ni, kalau tuan-tuan puan-puan nak guna, tuan-tuan puan-puan kena guna Okey, dia tak nak ke tepi pula. Sekejap. Okey, so tuan-tuan puan-puan kena gunakan manual. Jangan guna auto. Sebab apa? Sebab now tuan-tuan puan-puan dah tahu take profit level mana, stop loss dekat mana. Tuan-tuan puan-puan pergi dekat advanced setting, letak the price. Okay, letak contoh lah, ini stop loss kita nak letak dekat 15 kan. Lepas tu take profit kita nak letak dekat $23. Then price dan lowest kita boleh letak adalah 16, highest adalah 22. Okay, so always stop loss kena bawah daripada lowest price, dan take profit kena letak atas daripada highest price lah. Okay, so maksudnya grid bot ni dia akan trade dekat sini je, 16 ke 22. Okay, so once dia pergi 22, dia akan take profit, ataupun once dia dah pergi dekat 16, dia akan cut loss lah. Okay, yang ni tuan-tuan puan-puan boleh setting lah berapa banyak quantity nak letak. Okay, berapa banyak grid nak letak, then investment pun tuan-tuan puan-puan boleh adjust, tak ada masalah. Yang bagusnya, bila letak range ni, bot ni dia akan trade during that range. Okay, sebab apa? Sebab kalau macam contoh kat sini kan, kita dah letak sini, ini on the daily chart maybe dia akan ambil masa dalam 2 minggu untuk dia pergi bawah ni. Contoh kalau dia nak pergi bawah ni, mungkin ambil masa dalam seminggu, 7 hari. Dalam masa 7 hari ni, walaupun dia pergi ke bawah, bila set dekat grid bot ni, dalam setiap pergerakan ni, grid bot akan buatkan trading untuk kita. Grid bot akan buatkan trading untuk kita sampailah dia pergi dekat level ni. So let's say kalau cut loss kan, let's say kalau ambil contoh ni lah, tuan-tuan puan-puan akan rugi 20%. Tapi kalau guna grid bot, you can lower this loss. Mungkin grid bot dah buatkan trading, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh minimumkan, instead of 20%, maybe tuan-tuan puan-puan lose dalam 15%. Okay, sama juga kalau take profit. Let's say take profit dia dekat 63%. Dan dalam waktu dia naik ni, of course grid bot pun akan buat dia punya trading. Dia buat. Instead of 63% untung, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh dapat 80% untung daripada grid bot. Dia tambah profit daripada grid bot dengan pergerakan yang berlaku lah, ataupun kita panggil unrealized profit.
So you combine your risk management and mix with grid board. So that's why saya kata bot trading ni bukan macam sambil tidur buat duit dan sebagainya. There is an effort, there is a strategy, okay? But yang penting tuan-tuan puan-puan kena guna grid board. Bukan bot yang guna strategi yang lain. So sebab apa? Sebab grid board dia punya formula senang je. Buy low and sell high. So dia ada macam-macam grid board. Ni lah provider kan. KuCoin pun ada juga. Tapi macam ni preferably I use Huobi lah kan. Sebab Huobi lagi lagi senang lah. Okay. So tuan-tuan puan-puan yang mana yang belum daftar Huobi boleh klik link dekat bawah. Dan boleh, kalau yang tak ada masa nak buat trading secara aktif, you can combine this particular risk management strategy dan combine dengan grid trading. So at least tuan-tuan puan-puan boleh trade dengan santai. As long tuan-tuan puan-puan tahu dekat mana take profit level, dekat mana cut loss level, berapa banyak size account dan berapa banyak duit yang tuan-tuan puan-puan nak guna untuk satu position. Okay. So even kalau contoh kita ambil contoh contoh kalau guna formula ni RM400. Dan tuan-tuan puan-puan mungkin boleh, ini mungkin untuk nak beli Polkadot. Mungkin tuan-tuan puan-puan tengok, okey lah nak trade, nak masuk dalam 3 coin. So 400, 1,200 tuan-tuan puan-puan spend. So boleh masuk dalam 3 coin. Still tuan-tuan puan-puan akan ada balance dalam 3,800. Just in case kalau anything happen. So that means tuan-tuan puan-puan tak adalah letak semua duit dalam satu basket, dalam satu bakul. Tuan-tuan puan-puan dah diversify. Sebab ada certain coin dia akan gerak dengan laju, ada certain coin dia macam slow, macam Bitcoin sekarang tengah slow kan. Tapi ada certain altcoin dia boleh bergerak dengan laju. Okay. So tuan-tuan puan-puan boleh manage in terms of jenis coin yang nak masuk. So itu antara lagi satu tips yang saya boleh share. Okay. So hopefully tuan-tuan puan-puan dapat some input. Okay, sebab saya pun rasanya memang ini adalah waktu yang tepat lah untuk keluarkan video ni. Sebab this time pergerakan kripto sekarang ni agak boring. So inilah waktu untuk tuan-tuan puan-puan betul-betul assess balik your risk management. Mungkin sebelum ni pernah buat all out dan sebagainya kan. Then now is your time untuk betul-betul assess. Sebab apa? Sebab kita nak grow our account. The point is trading account yang contoh yang 5,000 tu, kita nak grow dia mungkin jadi 10,000 dan sebagainya. So lagi besar dia grow, lagi bagus. Sebab lagi banyak trade yang tuan-tuan puan-puan boleh buat. That is the main strategy, the main objective. Kita kena growkan our size account untuk trading. Okay, so itu saja sedikit tips on risk management dan juga position sizing dan macam mana kita nak combine dengan grid board trading. Dan kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.